Lempar batu, sembunyi tangan. Cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya rang undang-undang RUU khusus digubal adalah wajar bagi mewujudkan kerajaan yang stabil. Ia turut disokong oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Mohamad yang berkata cadangan supaya mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara ke akhir penggal itu dapat meyakinkan pelaburan dan rakyat dalam meneruskan pembangunan negara. Ini rentetan daripada langkah Dubai sebelum ini. Cadangan Ahmad Zahid itu adalah untuk menutup sebarang peluang kenyataan yang sentiasa mengatakan ada tarikh dan sebagainya. Pelabur akan mengambil kira perkara itu seperti mesyuarat pelaburan Investment Management Centre, Invest Perak sebentar tadi. Kalau setiap minggu ada kenyataan bila masanya pelabur hendak yakin kepada kerajaan Malaysia, katanya kepada pemberita semalam. Sa'rani berkata kerajaan negeri bersedia mengguna pakai RUU berkenaan sekiranya ia diluluskan di Parlimen. Kalau ia telah menjadi perlembagaan, negeri kena ikutlah. Ia mengikut jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi negeri kena sahkan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ia sama seperti perlembagaan berkaitan persempadanan kawasan pilihan raya dan Akta Anti Lompat Parti sebelum ini. Setelah diluluskan, negeri akan ikut, katanya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Perak Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata kerajaan perpaduan yang ada kini sudah cukup kukuh dan tidak wajar isu langkah Dubai dibangkitkan. Saya tidak faham kenapa isu langkah Dubai itu dibangkitkan, melainkan ini hanya sekadar untuk menakutkan pelabur. Ia tidak memberi mesej yang baik kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam kerana mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi government of the day selepas ini. Jadi yang ruginya adalah rakyat. Saya hendak ingatkan 157 kerusi itu sudah cukup stabil dan pihak-pihak terlibat berhentilah kerana bukan sahaja menjejaskan pelabur tetapi ia memberi ketidakpercayaan rakyat kepada institusi politik, katanya. Sementara itu, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menyokong diwujudkan Akta Penggal Tetap Parlimen sebagaimana yang dicadangkan. Bersih sebelum ini telah beberapa kali membuat gesaan yang sama bagi menstabilkan politik Malaysia. Bersih berpandangan Akta Penggal Tetap Parlimen ini penting bagi memastikan kestabilan politik negara yang akan membantu melancarkan usaha reformasi demi kepentingan rakyat. Akta ini tidak akan menafikan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan pembubaran Parlimen sekiranya diminta oleh Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam perkara 40/2/B Perlembagaan Persekutuan, kata pertubuhan itu dalam satu kenyataan. Berdasarkan akta berkenaan, kata Bersih, sebarang tata cara yang membabitkan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri di dalam Parlimen berasaskan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan harus dinyatakan dengan jelas agar sebarang langkah kemudian yang bercanggah dengan prinsip demokrasi berparlimen tidak lagi berlaku. Ketika pelbagai pandangan positif yang dilontarkan oleh ahli politik, penganalisis, ahli akademik dan pakar perlembagaan, cadangan Timbalan Perdana Menteri itu disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak oleh pihak pembangkang. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tertanya-tanya apakah faktor yang mendorong Zahid membuat cadangan sedemikian sedangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Adakah Zahid tidak yakin dengan dakwaan itu? Atau apakah beliau begitu terdesak untuk kekal berkuasa sehingga bersedia untuk membelakangkan perlembagaan dan demokrasi sama seperti yang dilakukannya bagi mempertahankan kedudukan sebagai Presiden UMNO walaupun berlawanan dengan keputusan majoriti ahli dan akar umbi parti tersebut? Soalnya dalam kenyataan media, Taqiyuddin menegaskan pertukaran kerajaan di luar PRU dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan di semua negara dengan syarat pihak-pihak yang mencabar kerajaan dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterima. Perlembagaan adalah sangat jelas dalam hal ini dan telah dimaklumi semua bahawa syarat sokongan majoriti ini menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan secara sah sama ada susulan PRU atau pada bila-bila masa lain. Ia juga merupakan syarat asasi bagi memperoleh perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk melantik menurut budi bicara baginda seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan
Katanya lagi, mungkin Taqiyuddin masih tidak faham kenapa RUU sebegini mula dicadangkan. Ia terpaksa dicadangkan kerana Malaysia mempunyai pembangkang seperti beliau yang bertaraf Perikatan Nasional. Suka bermain dengan sentimen, persepsi dan membawa naratif yang mengganggu-gugat kestabilan negara sehingga menghilangkan kepercayaan para pelabur. Tak kalah Taqiyuddin masih tidak faham. Rakyat yang tidak sekolah pun boleh faham. Mustahil seorang ahli parlimen bijak pandai yang dipangkah rakyat tidak mampu memahaminya. Lempar batu sembunyi tangan setiap hari membuat kegentaran awam. Kemudian mendakwa rakyat tengah susah, ekonomi merudum dan kerajaan tidak berfungsi. Sedangkan semua itu berpunca daripada mereka. Ketika menjadi kerajaan sudah diketahui seluruh dunia sebagai kerajaan gagal. Apabila menjadi pembangkang, langsung tidak konstruktif, malah kelihatan bodoh ternganga. Dan apabila diminta membawa usul undi tidak percaya, dinafikan itu dan ini. Tak kala langkah sumbang dilihat gagal, maka orang lain pula dituduh mereka cerita. Jangan bercakap tentang demokrasi jika pembangkang adalah dalang yang membogelkannya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.